Assalamualaikum dan salam sejahtera. Inilah berita perdana maklumat sahih jenama dipercayai. Edisi hari ini Selasa 14 Julai bersama saya Ismail Adnan dan saya Hazel Desmond. Berikut paparan-paparan utama malam ini. Gagal patuhi perintah kuarantin punca kluster baharu di Melaka. 255 yang ingkari saringan kedua COVID-19 berdepan tindakan. Lebihan aset berbanding liability sebanyak 1.9 bilion ringgit. Tabung haji tidak dikuasai pihak bukan Islam. Baik, susulan pengesanan kluster baharu di Melaka disebabkan kegagalan mematuhi arahan perintah kuarantin. Kerajaan memandang serius ketidakpatuhan prosedur operasi standard SOP oleh individu yang pulang dari luar negara dan diarah kuarantin di kediaman masing-masing. Menurut Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, individu terlibat masih berisiko untuk menjangkiti ahli keluarga mereka. Ketika ini terdapat 255 rakyat Malaysia yang ingkar untuk menjalani ujian saringan COVID-19 kedua pada hari ke-13 kuarantin di rumah. Ujar beliau, Kementerian Kesihatan KKM dan Polis Diraja Malaysia sedang memantau individu terlibat. Justru beliau menggesa mereka untuk menghubungi KKM secepat mungkin dan tampil di Pejabat Kesihatan Daerah PKD berdekatan bagi mengambil ujian saringan. Jika masih berdegil, insya-Allah pihak polis akan mencari mereka. Dan jika mereka dibawa oleh pihak polis, mereka boleh dikenakan tindakan kompaun sebanyak RM1,000 atau boleh dihadapkan ke mahkamah, dan jika dihadapkan ke mahkamah, mereka boleh dikenakan hukuman penjara maksimum 2 tahun atau denda atau kedua-duanya sekali. Sementara itu, rakyat Malaysia yang mahu pulang dari luar negara kini perlu menjalani ujian saringan COVID-19 selama 3 hari sebelum tarikh berlepas pulang. Langkah itu dibuat selepas banyak syarikat penerbangan memerlukan bukti penumpang mereka adalah negatif COVID-19. Datuk Seri Ismail Sabri juga memaklumkan ekspatriat yang dibenarkan masuk ke Malaysia untuk bekerja atau menguruskan syarikat tidak dibenarkan keluar negara untuk bercuti. Membuat keputusan tidak membenarkan sesiapa pun keluar bercuti termasuk ekspatriat. Kita berlaku adil kerana rakyat kita tidak benarkan bercuti. Tidak dibenarkan keluar negara. Menurut beliau, ekspatriat yang didapati melanggar peraturan tidak akan dibenarkan pulang ke Malaysia sehingga satu tarikh yang ditentukan kemudian. Tiada kes penularan dalam negara dilaporkan sehingga 12 tengah hari tadi. Menurut Datuk Dr. Nur Hisham, 4 kes jangkitan baharu direkodkan, kesemuanya kes import. Manakala pesakit yang sembuh dan dibenarkan pulang adalah 4 kes. Sementara, tiada pertambahan kes kematian. Berikut status terkini COVID-19 dalam negara, diikuti data kes positif harian mengikut negeri-negeri. Sementara itu, 2 lagi kes jangkitan baharu dikesan dalam kluster pesakit di bawah pemantauan PUI Novgorod. Ini menjadikan 5 kes positif dikesan setakat ini dalam kluster berkenaan. Satu kes merupakan kontak rapat kepada kes indeks iaitu kes 8,673
yang telah dikesan hasil siasatan lanjut yang telah dijalankan kepada kes-kes positif COVID-19 yang sedia ada. Satu kes lagi pula adalah kes baru yang telah dilaporkan hari ini, iaitu kes import daripada Rusia, iaitu kes 8,727. Beliau telah tiba di Malaysia pada 13 Julai 2020 dan dikesan positif semasa ujian RTK antigen di pintu masuk utama antarabangsa. Jelas Datuk Dr. Nur Hisham, 17 orang kontak rapat juga telah diambil sampel dan dikesan negatif COVID-19. Daripada jumlah kontak rapat yang dikesan, 13 dikenal pasti dari pesawat yang dinaiki dan 4 merupakan ahli keluarga kepada kes positif. Siasatan lanjut dan aktiviti pengesanan kontak rapat kes positif baru dalam kluster ini sedang diteruskan. Sementara itu, Malaysia dan Singapura bersetuju melaksanakan skim laluan hijau timbal balik RGL dan pengaturan ulang alik berkala PCA mulai 10 Ogos ini. Ia bagi memenuhi keperluan rakyat kedua-dua negara membabitkan perjalanan rentas sempadan. Pengumuman dibuat menerusi kenyataan bersama Menteri Luar Datuk Seri Syamuddin Tun Hussein dan rakan sejawatannya dari Singapura, Dr. Vivian Balakrishnan. Mereka yang melakukan perjalanan perlu mematuhi syarat ditetapkan dan mematuhi langkah pencegahan COVID-19 termasuk menjalani ujian swab. RGL khusus bagi urusan rasmi dan perniagaan penting. Mereka yang melakukan perjalanan itu perlu menyerahkan kepada pihak berkuasa kedua-dua negara jadual perjalanan dan mematuhinya sepanjang tempoh lawatan mereka. PCA pula khas untuk rakyat Singapura dan Malaysia yang memegang pas imigresen jangka panjang untuk tujuan perniagaan dan bekerja. Setelah berada sekurang-kurangnya 3 bulan berturut-turut di negara tempat mereka bekerja, pemegang pas imigresen itu boleh balik ke negara asal untuk tujuan cuti pendek dan kemudian masuk semula ke negara tempat mereka bekerja untuk tempoh sekurang-kurangnya 3 bulan lagi. Kerajaan Malaysia dan Singapura akan mengeluarkan syarat, protokol kesihatan dan proses permohonan melibatkan keluar dan masuk 10 hari sebelum pelaksanaan RGL dan PCA. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin memaklumkan Lembaga Tabung Haji TH tidak dikuasai pihak bukan Islam. Malah TH juga kini mencatat lebihan aset sebanyak 1.9 bilion ringgit. Dalam jawapan bertulis, Tan Sri Muhyiddin turut menjelaskan kedudukan terkini aset TH pada 30 Jun lalu adalah seperti diumumkan dalam laporan prestasi TH setengah tahun pertama 2020, iaitu berjumlah 78 bilion ringgit dengan lebihan aset berbanding liability sebanyak 1.9 bilion ringgit. Tambahnya lagi, selaras pelaksanaan pelan pemulihan dan penstrukturan TH, aset-aset yang kurang berdaya saing sudah dipindahkan kepada sebuah syarikat tujuan khas SPV, iaitu Urus Harta Jemaah Sdn Berhad UJSB yang dimiliki penuh oleh kerajaan di bawah Menteri Keuangan diperbadankan MKD. Beliau menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Parit Buntar Datuk Seri Mujahid Yusof Rawal pada persidangan Dewan Rakyat di Parlimen hari ini. Baik, sementara itu 5.2 bilion ringgit iaitu 38% daripada keseluruhan dana di bawah program subsidi upah PSU telah diagihkan. Jumlah itu diagihkan kepada majikan yang layak oleh Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso untuk tempoh sehingga 30 Jun lalu. Jelas Menteri Sumber Manusia Datuk Seri M. Saravanan, pengagihan tersebut melibatkan 319,000 majikan dengan 2.6 juta orang pekerja. Sementara itu, industri yang mempunyai tuntutan tertinggi di bawah program ini adalah sektor perkhidmatan, iaitu kira-kira 92,000 permohonan atau 29% daripada keseluruhan jumlah permohonan yang diterima. Tuan Yang di-Pertua, berdasarkan rekod pemerhentian pekerja yang dilaporkan kepada Sistem Insurans Pekerjaan atau SIP Perkeso, seramai 48,727 orang telah dihilangkan pekerjaan daripada Januari 30 hingga Jun 2020. Namun tegas beliau, program subsidi upah berperanan membantu majikan agar dapat kekal beroperasi selain mengekalkan pekerja-pekerja mereka sekaligus mengurangkan kadar pengangguran.
Dan ini pula isu penduduk tanpa kewarganegaraan. Kementerian Dalam Negeri KDN komited menyelesaikan isu berkenaan khususnya di Sabah dan Sarawak. Tumpuan diberi kepada golongan kanak-kanak supaya masa depan mereka terbela. Ibu atau bapa perlu membuat permohonan kewarganegaraan untuk anak mereka selari peruntukan perlembagaan. Menterinya Datuk Seri Hamzah Zainuddin berkata usaha itu perlu dilakukan agar anak-anak mereka tidak disalah anggap sebagai tidak memiliki kewarganegaraan. Kita diingatkan bahawa ibu bapa dan penjaga kepada individu yang bertaraf yang belum ditentukan atau bukan warga negara bertanggungjawab sepenuhnya. Saya nak beri penegasan di sini. Bertanggungjawab sepenuhnya untuk menguruskan kewarganegaraan. Dokumen pengenalan diri dan dokumen perjalanan dengan negara asal bagi mengelakkan ketiadaan dokumen pengenalan diri, keberadaan tidak sah di Malaysia dan seterusnya disalah anggap sebagai tidak memiliki kewarganegaraan dari mana-mana negara atau stateless. Beliau menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Bandar Kuching, Kelvin Yee Lee Wen dalam persidangan Dewan Rakyat hari ini. Ahli-ahli Parlimen Wanita Perikatan Nasional PN berharap tiada lagi kenyataan berbaur perkauman dan seksis dikeluarkan ahli parlimen di Dewan Rakyat. Sesi pertanyaan jawab lisan dan perbahasan perlu berlangsung secara matang dengan menghormati perbezaan pandangan. Mereka menyedar tindakan Ahli Parlimen Baling Datuk Seri Abdul Aziz Abdul Rahim kerana mengeluarkan kenyataan berbaur seksisme di Dewan Rakyat semalam. Tegas Ahli Parlimen Ampang YB Zuraida Kamarudin, kenyataan itu tidak wajar dikeluarkan oleh Ahli Parlimen, lebih-lebih lagi di Dewan Yang Mulia ini. Tambah beliau, pelantikan Ahli Parlimen Pengerang Datuk Seri Azalina Othman Said sebagai Timbalan Speaker Dewan Rakyat adalah bertepatan untuk memastikan hak dan kebajikan kaum Hawa terus dimartabatkan. Saya harap pada tahun penggal ini seterusnya there's no more sexist remark, and I'm sure Azalina will take stern action if there's anyone who is still having this behaviour in the Dewan Rakyat. Datuk Seri Azalina merupakan wanita pertama dilantik memegang jawatan berkenaan. Hasrat kembali mengajar tidak kesampaian. Guru maut terjatuh dari balkoni tingkat 1 sekolah. Laporannya seketika nanti. Bersua kembali. Seorang guru lelaki maut selepas terjatuh dari balkoni tingkat 1 di sekolahnya ketika melakukan persiapan akhir untuk pembukaan sekolah esok. Dalam kejadian pukul 12.30 tengah hari tadi, guru berusia 54 tahun itu meninggal dunia akibat kecederaan parah di kepala. Menurut Ketua Polis Daerah Tanah Merah DSP Zainuddin Mat Yusof, ketika kejadian, guru itu sedang melakukan pemeriksaan air bagi memastikan setiap sinki dalam kelas berfungsi. Seorang guru lelaki Melayu berumur 54 tahun telah terjatuh daripada bangunan tingkat 1 SK Batu Gajah. Beliau dalam persiapan bersama guru-guru lain untuk proses buka sekolah pada keesokan hari. Jadi pada hari ini bersama guru-guru lain telah datang ke sekolah SK Batu Gajah membuat persiapan untuk menyambut pelajar-pelajar pada hari esok. Mangsa dikatakan memanjat keluar dari dalam kelas ke balkoni belakang sebelum memijak kerusi plastik dan tergelincir jatuh pada ketinggian 3 meter. Mangsa yang mempunyai 5 anak adalah guru matematik di sekolah berkenaan sejak 17 tahun lalu. Mayat mangsa dihantar ke Hospital Tanah Merah untuk bedah siasat dan kes diklasifikasikan sebagai mati mengejut.
Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JBPN Sarawak memutuskan pembukaan semula sesi persekolahan bagi sekolah menengah di 3 daerah iaitu daerah Kuching, Padawan dan Samarahan yang dijadualkan bermula esok ditangguhkan ke 3 Ogos. Ia melibatkan kelas peralihan tingkatan 1, 2, 3 dan 4, tingkatan 6 rendah dan sekolah rendah melibatkan tahun 5 dan 6 serta sekolah rendah bagi tahun 1, 2, 3 dan 4. Timbalan Ketua Menteri Datuk Amar Douglas Ugah Embas yang juga pengerusi JPPN Sarawak memaklumkan penangguhan itu melibatkan 138 buah sekolah. Ini melibatkan sebanyak 87 buah sekolah di daerah Kuching, 48 buah sekolah di daerah Padawan dan 3 buah sekolah di daerah Semunjat. Bagi kelas prasekolah tingkatan 5 dan tingkatan 6 atas di ketiga-tiga bahagian ini, sisi persekolahan diteruskan seperti biasa. Keputusan ini dibuat berikutan kes penularan COVID-19 di daerah Kuching yang semakin meningkat. Sementara bagi sekolah-sekolah kawasan hijau di luar daerah Kuching, Padawan dan Samarahan, sekolah akan bermula seperti dijadualkan iaitu esok. Bagi majlis sosial yang melibatkan perhimpunan orang ramai, daerah Kuching kekal menetapkan hanya 250 orang sahaja dan daerah berstatus hijau boleh meningkatkan kapasiti mengikut prosedur operasi standard yang telah dikeluarkan. Sempena pembukaan semula sekolah esok, Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob pula mengingatkan ibu bapa supaya memastikan anak mereka tidak mempunyai gejala sebelum ke sekolah. Pelajar pula diingatkan supaya sentiasa mengamalkan kawalan kendiri. Pastinya, pihak pentadbiran sekolah telah membuat persiapan pembukaan sekolah dengan mengambil kira norma baru terutamanya penjarakan sosial dan kebersihan diri. Saya sekali lagi ingin mengingatkan para pelajar dan murid untuk memastikan kawalan kendiri sentiasa diamalkan apabila pulang ke sekolah. Pemantauan turut dilakukan terhadap pelajar dan murid sekolah rendah ketika mereka di dalam bas sekolah bagi mengelakkan tiada insiden buruk berlaku. Dalam perkembangan lain, kerajaan membenarkan sekolah memandu untuk memanjangkan waktu operasi. Datuk Seri Ismail Sabri berkata, semua sekolah memandu juga dibenarkan untuk beroperasi dengan kapasiti pekerja 100%. Ujarnya, langkah itu diputuskan selepas menerima aduan daripada pengusaha sekolah memandu mengenai jumlah pelatih yang terpaksa beratur panjang kerana waktu operasi dan latihan terlalu singkat. Telah bersetuju untuk membenarkan operasi sekolah memandu dari jam 7.30 pagi hingga 8.30 malam. Ini operasi pejabat dia, sekolah memandu tersebut. Manakala waktu kursus dan latihan pemanduan dibenarkan bermula jam 8.30 pagi sehingga 8 malam. Saksikan Berita Parlimen setiap Isnin hingga Khamis 10.30 malam di saluran berita RTM dan TV1. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kalau semalam Semenanjung cuaca lembap sepanjang hari, mendung dan hujan, terutamanya di selatan, hari ini pula kurang hujan dan panas. Hanya Sabah dan Sarawak mengalami cuaca lembap. Pada ketika ini, hujan dan ribut petir berlaku di satu tempat di kebanyakan bahagian di negeri Terbabit dan keadaan lembap bagi negeri Sabah dan Sarawak ini kita jangkakan akan berlanjutan sehingga ke lewat malam nanti.
Pada ketika ini, di Semenanjung Malaysia, hujan berserta petir di satu tempat kini sedang berlaku di utara Semenanjung Malaysia dan juga di negeri Kelantan. Begitu juga di pedalaman negeri Selangor, dan keadaan lembap ini akan beransur dalam tempoh 1 hingga ke 2 jam sahaja lagi. Esok 15 hari bulan, angin dijangkakan akan bertiup daripada arah tenggara dan akan membawa kelembapan yang tinggi. Jadi, selatan Semenanjung, terutamanya di negeri Johor, akan kembali lembap. Met Malaysia telah mengeluarkan amaran cuaca waspada yang mana hujan lebat dijangka akan berlaku di negeri Johor mulai esok 15 hari bulan hingga ke Jumaat 17 hari bulan. Yang mana daerah terlibat adalah di daerah Tangkak, Segamat, Muar, Batu Pahat. Begitu juga di Keluang, Pontian, Kulai dan juga Johor Bahru. Dan harus diingatkan, hujan lebat yang berlaku dari masa ke semasa boleh menyebabkan banjir di kawasan berkedudukan rendah. Orang ramai diminta untuk lebih berwaspada. Dan selepas itu, pastikan anda muat turun aplikasi My Cuaca bagi mendapatkan informasi yang lebih terkini dan sahih, ataupun boleh layari laman sawang kami di www.met.gov.my. Sekian daripada saya, Wan Hafiz. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah berkenan melawat penduduk terjejas banjir di Pusat Pemindahan Sementara PPS di Sekolah Kebangsaan Cegah Perah, Kuala Lipis. Keberangkatan tiba baginda pada pukul 3.45 petang disambut Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Pahang, Pegawai Daerah Lipis dan Setiausaha Majlis Ugama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang. Dalam lawatan selama hampir 45 minit itu, baginda telah berkenan mengurniakan sumbangan wang tunai kepada mangsa-mangsa banjir untuk membantu meringankan beban akibat bencana itu. Baginda turut berkenan meluangkan masa beramah mesra dan berinteraksi bersama mangsa-mangsa banjir yang telah ditempatkan di PPS tersebut. Seramai 265 penduduk melibatkan 67 keluarga dari kawasan Cegar Perah Mukim Batu Yon 2 telah ditempatkan di PPS berikutan bencana banjir yang berpunca dari hujan lebat tanpa henti sejak semalam. Merancang sesuatu projek atau aktiviti dengan terperinci dan menyelaraskannya dengan pelbagai kementerian atau agensi. Itu antara 63 syur dikemukakan Jabatan Audit Negara untuk tindakan dan penambahbaikan oleh ketua-ketua jabatan menerusi laporan Ketua Audit Negara LKN tahun 2018 siri 3. Ketika membentangkan laporan itu di Putrajaya, Ketua Audit Negara Datuk Nik Azman Nik Abdul Majid berkata, syur tersebut dikemukakan terhadap aktiviti kementerian, jabatan dan badan-badan berkanun persekutuan. 12 pengauditan prestasi bernilai RM742.476 bilion dilaksanakan melibatkan program, aktiviti dan projek di 10 kementerian. Daripada jumlah itu, 10 pengauditan melibatkan kategori program atau aktiviti dan masing-masing satu melibatkan pembinaan dan sistem ICT. Program-program yang dilaksanakan yang buat pengauditan itu secara keseluruhan telah capai, ya, secara keseluruhannya. Tapi adalah kelemahan-kelemahan dari segi kita tak dapat ukur output ataupun outcome kita tak dapat dicapai ataupun tak dapat diukur. Sistem pembinaan itu berlaku kelewatan, menyebabkan berlaku tambahan kos, pengurusan peruntukan yang lemah dan bayaran tidak teratur, isu pentadbiran kontrak, isu perbekalan peralatan tak ikut spesifikasi, ya. Dalam pada itu, Datuk Nik Azman berkata buat pertama kali Jabatan Audit Negara menerbitkan 3 siri LKN untuk tahun 2018 berbanding hanya 2 siri sebelum ini. Ia susulan penambahan bilangan pengauditan yang dilaksana pada tahun 2018-2019. Jelas Datuk Nik Azman, LKN tahun 2018 siri 3 sepatutnya dibentangkan pada sidang Dewan Rakyat Mac lalu, namun terpaksa ditunda susulan penularan COVID-19. Tapi kita dapati walaupun lewat sedikit, nilai penemuan audit itu adalah masih penting, masih relevan, ya. Nilai penemuan audit dan lesson learn daripada penemuan ke atas 42 pengauditan, ya. 42 semuanya negeri dan persekutuan, ya. 12.
Aktiviti Kawalan Keselamatan dan Penguatkuasaan Zon Maritim Malaysia ZMM oleh Jabatan dan Agensi Bertanggungjawab telah dilaksana berdasarkan SOP yang ditetapkan mengikut peranan masing-masing. Namun menurut LKN 2018 Siri 3, ia masih belum mencapai tahap kecekapan optimum kerana kurang koordinasi antara jabatan dan agensi terlibat serta kerosakan dan tiada penyelenggaraan aset secara berkala. Sebanyak 34% bot dan kapal tidak mengalami kerosakan. Bot-bot kita ni kadang-kadang untuk Navy pakai APMM semua tu yang uzur-uzur dah lama jadi kerap tu. Tapi dalam keadaan tu pun pihak berkuasa masih lagi menjalankan operasi. Mana it's good lah. Mana dari segi semangat, dari segi komitmen dia buat juga. Tapi adalah kekangan lah maksud saya. Ini kita bukan nak cari salah. Kita highlight ini supaya Kementerian Keuangan bagi lebih duit sikit. Laporan audit itu juga mendapati pengurusan MRT Laluan 1 telah mencapai objektif yang ditetapkan bagi menyampaikan sistem MRT yang berkesan, cekap, bersepadu dan selamat. Pencapaian prestasi sistem MRT mencapai tahap memuaskan melebihi 98% seperti yang ditetapkan dalam kontrak. Namun menurut Datuk Nik Azman, masih terdapat beberapa kelemahan yang perlu diberi perhatian. Antaranya isu kereta api elektrik lewat tiba, pengurusan pembaikan kerosakan kurang memuaskan, manakala sistem pengurusan penyelenggaraan berkomputer dan beberapa pakej belum siap sepenuhnya. Empat pakej yang tak siap sepenuhnya adalah electric trains, depo equipment and maintenance vehicle, signaling dan train control system dan telecommunication. Nampak macam penting memang penting sebenarnya, tapi dia tak siap sepenuhnya. Saya kata tadi lah, bukan tak ada langsung . Akta Sains akan digubal dan dibentang di Parlimen tahun depan. Jelas Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Khairi Jamaluddin Abu Bakar. Sebelum itu, Dasar Sains, Teknologi dan Inovasi Negara akan dibawa ke Mesyuarat Jemaah Menteri untuk kelulusan bagi menggantikan Dasar Sains yang telah tamat tempoh hari ini. Selain itu, agenda pelaburan sains dan teknologi akan turut disenaraikan dalam rancangan Malaysia ke-12. Yang pertamanya adalah kelulusan Dasar Sains dan Teknologi, Dasar Sains, Teknologi dan Inovasi Negara bagi tahun 2021 hingga 2030. Ini disebabkan Dasar Sains yang sedia ada telah tamat pada tahun ini dan kita memerlukan Dasar Sains yang baru yang telah pun dipersetujui hari ini dan akan diangkat ke Jemaah Menteri. Satu, Akta Sains, Teknologi dan Inovasi Negara akan digubal dan akan dibentangkan di Dewan Rakyat dan juga Parlimen pada tahun depan. Beliau turut maklumkan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin yang mempengerusikan mesyuarat kedua Majlis Sains Negara hari ini menegaskan penguasaan ilmu sains, teknologi dan inovasi STI dalam kalangan rakyat perlu diperkasakan. Tan Sri Muhyiddin juga mahu kebergantungan kepada teknologi import dikurangkan bagi memperkasa kemampuan dan membuka peluang kepada syarikat tempatan. Bagi memenuhi aspirasi itu, Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi akan melaksana inisiatif Sandbox Inovasi dan Teknologi Nasional di bawah penjana. Khairi bercakap dalam sidang media di Parlimen. Baik, selari dengan pembukaan sekolah esok, turut beroperasi semula adalah perkhidmatan bas sekolah dengan kapasiti penuh. Justru pelaksanaan penjarakan sosial menjadi antara kebimbangan ibu bapa yang menggunakan perkhidmatan itu bagi menghantar anak mereka ke sekolah. Wartawan Syazwani Samsu mendapatkan gambaran jelas mengenai perkara tersebut. Bas sekolah semestinya perkhidmatan yang tidak dapat dipisahkan bila disebut mengenai pembukaan sesi persekolahan. Namun, sejauh manakah langkah pencegahan penularan COVID-19 dan SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan dipatuhi?
Jom kita saksikan. Ia menyebabkan ramai murid-murid untuk mengekalkan jarak sosial amatlah sukar bagi kanak-kanak. Tambahan pula mereka dah lama tak bertemu rakan-rakan. Saya risau dan bimbang mereka tak dapat mengekalkan jarak sosial dan saling bersentuhan. Bagaimana anak-anak kita mudah terkena pada jangkitan. Perlu memastikan anak-anak yang menghadapi gejala demam, batuk, sesama tidak dapat menaiki bas tersebut. Diminta pihak pengusaha bas sekolah untuk mengikut dan mengamalkan SOP yang disarankan oleh pihak kerajaan. Itu antara kebimbangan yang disuarakan ibu bapa mengenai keselamatan anak-anak mereka semasa berada dalam bas sekolah. Namun, pengendali perkhidmatan bas sekolah memberi jaminan isu kebersihan dan keselamatan diberi keutamaan mengikut SOP ditetapkan. Melakukan kerja-kerja pembersihan termasuk sanitize bas untuk keselamatan penumpang kita esok lah. Selain itu, kita juga menyediakan cek suhu dengan hand sanitizer untuk pelajar-pelajar. Penyelenggaraan bas juga giat dilakukan berikutan hampir 3 bulan tidak beroperasi. Setiap 3 bulan kita akan buat servis. Macam saya bulan 6 tu hari saya dah servis. Walaupun dalam tempoh PKP, tapi saya kena juga servis pastikan kenderaan saya baik sepenuhnya sebelum memulakan operasi. Antara SOP yang perlu dipatuhi pelajar adalah pemakaian pelitup separuh muka ketika berada dalam bas. Sebelum anak murid naik, saya dah bersihkan. Selepas tu pun saya bersihkan. Pada sidang medianya hari ini, Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob turut mengulas isu kebimbangan ibu bapa terhadap keadaan anak-anak mereka ketika berada dalam bas sekolah. Tetapi apabila mereka berada di dalam bas, kita tahu siapa sebenarnya yang berada dalam bas. Seperti juga kita apabila masuk ke mana-mana premis perniagaan, ke mana-mana pun, kita ada tulis nama, nombor telefon, kerana jika ada perkara-perkara yang berkaitan dengan yang berkaitan positif, kita boleh mengesan mereka. Dengan pematuhan langkah pencegahan penularan COVID-19 dan SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan, ibu bapa tentunya boleh menarik nafas lega dalam menggunakan servis ini untuk menghantar anak ke sekolah. Namun, tanggungjawab tidak boleh diserahkan sewenang-wenangnya kepada pemandu bas sekolah semata-mata. Ingat, bertepuk sebelah tangan takkan berbunyi. Pastikan ibu bapa sentiasa menasihati anak-anak agar mengurangkan interaksi semasa berada dalam kenderaan dan menggunakan pelitup separuh muka. Sazwani Samsu, Berita RTM. Kerajaan mulakan proses ambil balik dana 1MDB daripada Petro Saudi. Paparannya seketika nanti. Rokok tak bagus kawan. Mari masuk, saya kasih air minum. Baik, sementara itu Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur membenarkan permohonan ex parte pihak pendakwa raya untuk mendapatkan perintah larangan terhadap Petro Saudi International Limited dan Tarek Obaid daripada menggunakan lebih $340 juta atau 1.45 bilion ringgit di Britain. Wang terbabit dipercayai mempunyai kaitan dengan penyelewengan dana 1MDB. Permohonan itu dibenarkan Timbalan Pendaftar Mahyudin Matsum selepas difalkan pada 10 Julai lalu dan akan didengar pada Khamis ini di hadapan Hakim Muhammad Nazlan Ghazali. Pihak dinamakan sebagai defendant dalam permohonan itu ialah Tarek Obaid, Petro Saudi International Limited, Petro Saudi Oil Services Venezuela Limited, firma Guaman Clyde & Co dan Temple Fiduciary Services Limited. Petro Saudi Oil Services ialah anak syarikat Petro Saudi International yang diasaskan bersama oleh Tarek.
Tariq juga didakwa memiliki akaun bank di bawah nama Temple Fiduciary Services. Menurut Timbalan Pendakwa Raya DPP Budiman Lutfi Muhammad, asas permohonan itu ialah Seksyen 53 Akta Anti Pengubahan Wang Haram 2001 AMLA. Sebalik mendapat perintah larangan oleh mahkamah, pihak pendakwaan akan menghantar arahan kepada Crown Prosecution Services CPS di Britain melalui saluran diplomatik dan melalui perjanjian bantuan undang-undang bersama MLA di antara kedua-dua negara secepat mungkin. Pihak pendakwaan berharap pihak CPS berjaya mendaftarkan arahan itu dan kemudiannya membekukan dana tersebut. Sementara itu, dalam afidavit sokongan, Pegawai Penyiasat SPRM Muhammad Afiq Abdul Aziz menjelaskan bahawa kesemua aset itu dikaitkan melalui syarikat usaha sama antara Petro Saudi International Limited dan 1MTP. Bunga sakura dikenali ramai kerana khasiatnya melembutkan dan mencantikkan kulit. Membawa bersama khasiat itu, produk kopi Fuyo yang dihasilkan Rizka Global turut memasukkan ekstrak bunga sakura. Kita ikuti laporan eksklusif Irwan Zaid. Pengurus produk, Nosia Sueb berkata, ekstrak bunga sakura yang dikenali di Jepun dan Korea itu memberi manfaat bukan sahaja kepada golongan wanita, malah juga kepada golongan jejaka. Kopi tersebut dihasilkan daripada biji Arabica rendah kafein yang turut dicampur dengan ekstrak durian Belanda, aprikot dan goji bagi memberikan rasa manis semula jadi tanpa menggunakan gula. Ia juga dicampur dengan stevia yang merupakan pemanis semula jadi tanpa kalori. Okey, sebenarnya ekstrak bunga sakura ni dikenali di negara Jepun dan Korea. Mereka khususkan bunga sakura ni untuk kecantikan. Jadi yang uniknya di dalam kopi Rizka Fuyo rasanya, di samping kita letak kopi Arabica rendah kafein dan juga buah-buahan yang terpilih seperti ekstrak durian Belanda, bunga buah aprikot dan goji. Kaedah penghasilan kopi yang menggunakan phytoteknologi juga memelihara khasiat bahan-bahan tersebut ketika proses pembuatan, seterusnya kecauan kopi anda. Rizka Global turut memberi peluang kepada orang ramai untuk menjadi ejen jualan bagi memperoleh pendapatan yang lumayan. Tujuan syarikat ditubuhkan adalah untuk memberi peluang kepada mereka di luar sana bagi menjana pendapatan dan juga berkembang bersama kami. Oleh kita yang mana memasarkan produk ni memberi peluang kepada mereka yang ingin menjana pendapatan bersama kami. Pertama, untuk saya sampaikan, produk ni harganya RM34.90 sekotak. Ada 15 paket dalam satu kotak ni. Okey. Tetapi kita beri peluang kepada mereka untuk menjana pendapatan bersama kami yang mana ia ini menjadi ejen. Menjadi ejen, kita boleh dapat pada harga ejen iaitu RM27.50. Di antara ejen-ejen dengan stokis-stokis yang sedia ada, sekarang ni menjana pendapatan mencecah 5 angka bersama-sama dengan kami. Kami ejen-ejen dan stokis kopi Rizka ni alhamdulillah tak ada mempunyai masalah. Pendapatan kami tetap, malah disebabkan masalah COVID-19 ni sebenarnya pendapatan kami menambah because customer tak dapat nak keluar, and then order online semakin bertambah. Jadi pendapatan kami pun alhamdulillah bertambah. Dengan mudah kami dapat tarik customer untuk jadi ejen sama-sama dengan kami. Syarikat yang ditubuhkan hasil idea Puan Nosia Sueb tersebut kini memiliki 5,000 ejen dan 40 stokis. Mereka yang berminat menjadi ejen boleh menghubungi 013-757-7763 atau 013-741-0099 selain melayari laman sesawang www.rizkaforyou.com. Dengan biji kopi yang rendah kafein dan berkualiti tinggi, ia semestinya menjadi pilihan buat sesi keluarga tanpa mengira tua ataupun muda. Erwin Zaid melaporkan untuk Berita RTM. Kopi Rizka.
PTPTN menyasarkan 400,000 akaun Skim Simpanan Pendidikan Nasional SSPN dibuka tahun ini dengan jumlah deposit 1.5 bilion ringgit. Pengerusi PTPTN Wan Saiful Wan Jan berkata sasaran itu susulan kejayaan tahun lepas yang merekodkan jumlah deposit 1.3 bilion ringgit. Meskipun berdepan cabaran ekonomi tidak menentu ekoran penularan COVID-19, PTPTN tetap yakin mampu meningkatkan jumlah deposit SSPN. Ini berdasarkan rekod bagi tempoh Januari hingga Mei tahun ini yang mencatat peningkatan deposit 184.02 juta ringgit kepada 564.20 juta ringgit keseluruhan berbanding 380.18 juta ringgit bagi tempoh sama tahun lalu. Saya harap dengan insentif yang kita sediakan, pelbagai insentif yang ada dalam produk SSPN I Plus ini, rakyat boleh menggunakan sepenuhnya semua kemudahan yang kita tawarkan, dan dengan insentif cabutan WOW ni pula rakyat boleh memastikan rakyat boleh mengambil manfaat daripada cabutan bulanan yang kita adakan. Dan saya seru kepada semua masyarakat, semua rakyat, semua ibu bapa terutamanya, tolonglah buka akaun untuk anak masing-masing, mulakan penabungan pada hari ini. Lagi kecil anak tu, lagi muda anak itu, sekolah rendah ataupun baru lahir sekalipun, lebih baik kalau sekiranya kita menabung daripada awal. Wan Saiful melancarkan cabutan WOW SSPN I Plus 2020 di Ibu Negara. Turut hadir Ketua Eksekutif PTPTN Ahmad Dasuki Abdul Majid. Promosi cabutan WOW SSPN I Plus bermula 1 Julai hingga 31 Disember bagi cabutan bulanan, manakala cabutan tahunan dari 1 Januari hingga 31 Disember 2020. Cabutan ini kita adakan untuk menggalakkan penabungan di kalangan masyarakat. Matlamat kita ialah untuk mengubah budaya masyarakat supaya kita lebih mempertekankan kepentingan tabungan pendidikan. Pembukaan dan penambahan akaun SSPN I Plus boleh dibuat secara tanpa tunai dengan mudah, cepat dan selamat di www.lovesspn.com selain mengunjungi pejabat PTPTN negeri. Seramai 1,123 pendeposit berpeluang memenangi hadiah yang ditawarkan secara keseluruhan bernilai RM1 juta. Hadiah utama cabutan tahunan berupa kereta Mercedes-Benz C200 AMG Line, manakala cabutan bulanan berbentuk wang tunai. Kerajaan akan melancarkan dana berjumlah RM190 juta bagi membantu pembangunan sektor seni, budaya, hiburan, acara dan pameran. Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz berkata dana berkenaan akan disalurkan menerusi My Creative Ventures Nia Berhad dan Agensi Pembangunan Ekonomi Kebudayaan Cendana pada Khamis ini. Peruntukan itu merangkumi pinjaman berjumlah RM100 juta serta geran pemasaran digital dan promosi yang bernilai RM50 juta. Selain itu, RM30 juta geran diperuntuk untuk industri kreatif, acara dan pameran dan RM10 juta melalui Cendana. My Creative Ventures Sendirian Berhad turut bekerjasama dengan pihak swasta dalam penyediaan latihan dan kesaling hubungan untuk kaedah pengedaran digital serta pembangunan model perniagaan baru dalam norma baharu. Baik, seterusnya untuk perkembangan sukan, kita bersama sahabat penyampai yang sudah pun bersedia dengan laporannya. Akhtar, silakan. Berkukuh latihan atlet tumpu kelaikan kejohanan penting. Morbidelli mau kutip mata di Harris. Assalamualaikum, terima kasih Ismail dan juga Hazel. Perkukuh program latihan atlet yang terjejas akibat krisis pandemik COVID-19. Kementerian Belia dan Sukan bersama pemegang taruh yang lain akan mengadakan bengkel perancangan dan pemerkasaan program podium pada 21 dan 22 Julai ini. Jelas menterinya Datuk Seri Rizal Marikan Nainai Marikan turut diberi tumpuan adalah penyusunan semula program Road to Tokyo RTT. RTT akan disusun semula dengan tumpuan penyertaan atlet ke kejohanan-kejohanan kelaikan yang menawarkan pengumpulan mata. Hingga kini 12 atlet telah berjaya melayakkan diri ke Sukan Olimpik, manakala 23 lagi sedang berusaha untuk mendapatkan kelaikan melalui penyertaan ke kejohanan-kejohanan yang menawarkan pengumpulan data.
Tambah beliau, program pembangunan atlet pelapis negara turut mula dilaksanakan bagi memastikan kesinambungan latihan mereka menghadapi kejohanan yang akan datang. Kementeriannya juga akan memastikan keberkesanan semua program bagi memastikan kecemerlangan sukan negara berterusan dalam waktu yang sukar ini. Datuk Seri Rizal menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Burfa, Datuk Azizah Muhammad Dun. Pengendali bawah 19 tahun kebangsaan Brad Maloney mengesahkan pemain yang beraksi di Amerika Syarikat Wan Kuzri Wan Kamal akan membuat penampilan bersama skuadnya esok selepas tamat 14 hari tempoh kuarantin. Wan Kuzri, adik kepada Wan Kuzain Wan Kamal yang beraksi bersama Akademi Bola Sepak St. Louis di Amerika Syarikat telah selesai menjalani proses kuarantin selama 14 hari. Dia bakal menyertai skuad bawah 19 tahun bagi menghadapi saingan kejohanan AFC B19 2020 di Uzbekistan Oktober ini. We expect him to report on Wednesday after his quarantine period, so we're looking forward for him to join the group and get back into football training after spending 14 days locked up. So I think it'll be great to see him on the pitch finally, and it'll be good for him to start training again. Maloney turut memantau perkembangan Kuzri semasa Perintah Kawalan Pergerakan ekoran pandemik COVID-19 sejak Mac lalu. Beliau optimis pemain berkenaan berada dalam keadaan terbaik apabila dipanggil menjalani latihan pusat. Bagaimanapun, Maloney menegaskan tidak ada tempat istimewa buat Kuzri kerana dia perlu beraksi bersama 35 pemain bagi merebut slot senarai pemain akhir. Dalam pada itu, pemain bergu lelaki profesional negara Goh Wee Shem tampak tidak sabar untuk berguru di bawah bimbingan Ketua Jurulatih Bergu Baharu Flandy Limpele. Mengakui saingan agak sengit, Wee Shem yang bergandingan dengan Tan Wee Kiong turut berharap supaya dapat memancing Flandy untuk ditempatkan dalam skuad Piala Thomas kali ini. Kuat, memang kuat lah. Malaysia memang kuat. Sekarang pun ada Lee Zejia kan, first single. Dia nampaknya pun confidence. Lepas tu Aaron dengan Sowi pun sudah naik lah, standard pun sudah ada sampai sana. So saya harap kita pun boleh bagi satu strong pair jugalah ya. Goh Wee Shem dan Tan Wee Kiong muncul selaku gandingan lelaki kedua terbaik negara ketika ini selepas Aaron Chia dan So Wee Yik dan dilihat berpeluang cerah membarisi skuad utama Piala Thomas. Namun bagi Wee Shem, aspek latihan di gelanggang tidak boleh dipandang ringan kerana semuanya bergantung kepada usaha mereka dan penilaian daripada jurulatih. Aksi Piala Thomas tahun ini dijangka berlangsung pada Oktober di Aarhus, Denmark. Sekian perkembangan sukan untuk malam ini. Kita akan kembali bersama Ismail dan juga Hazel untuk meneruskan berita perdana dalam segmen Hashtag. Kebiasaannya angsa dikenali sebagai haiwan yang garang, namun berbeza pula dengan angsa yang diberi nama seman yang kelihatan manja dan jinak dengan Muhammad Ridwan Daud 22 tahun. Pemuda dari Pengerang itu dilihat begitu mesra dan berpelukan dengan seman dalam sebuah video yang dikongsinya di Twitter sehingga menjadi tular. Menurut Ridwan, angsa itu kelihatan selesa dengannya mungkin disebabkan dia pernah menyelamatkan pasangannya yang tersepit pada rim sebuah basikal. Video tersebut mendapat hampir 142,000 tontonan di platform media sosial. Seorang lelaki yang agak berusia sanggup merempuh seorang pekerja semata-mata ingin masuk ke dalam pasaraya tanpa memakai pelitup separuh muka di Florida. Video tular yang telah dikongsikan ke media sosial ini mendapat jumlah tontonan hampir 5 juta menunjukkan seorang lelaki cuba menolak pekerja pasaraya yang melarangnya masuk. Selepas berusaha beberapa kali, termasuk ada ketikanya dia tergelincir, lelaki tua berkenaan akhirnya beredar dari pasaraya tersebut. Penyewa dari neraka, itu reaksi pengguna media sosial Twitter terhadap salah seorang rakan serumahnya yang tergamak membiarkan rumah sewa mereka dalam keadaan kotor sebelum berpindah keluar. Menerusi perkongsian di laman sosial itu, pengguna berkenaan turut memuat naik beberapa keping gambar keadaan rumah yang bersepah dan tunggang langgang sehingga mengundang kehadiran makhluk menjijikkan.
dalam segmen B-Diva, selepas kejayaan single Menangkah Cinta hasil ciptaan komposer Hafiz Hamidun, pelakon, penyanyi dan pengacara terkenal tanah air Era Fazira kabarnya bakal tampil dengan single baharu yang masih mengekalkan khidmat komposer tersebut. Kali ini, genre pop menjadi pilihan pemilik nama sebenar Fazira Wan Cik untuk single baharu yang dijangka menemui peminat hujung tahun ini. Sebab minat saya suka fast song, saya suka pop. Tapi orang kata saya sinonim dengan lagu ballad. Maka saya dengarlah pandangan orang, saya keluarkan lagu ballad. So now saya dah keluarkan ballad, so saya rasa saya macam nak lagu pop yang santai-santai, yang relax. Tidaklah orang kata menari bagai nak rak lagi. Kita pun sedar diri kan. Tapi yang sedap hawa telinga lah, macam tu. Penyanyi yang popular dengan lagu yang terindah hanya sementara ini ditemui ketika majlis pelancaran produk penjagaan rambut Frefler di Menara Kuala Lumpur baru-baru ini. Biarpun hampir 3 dekad bergelar anak seni hingga pernah diberi julukan primadona filem Melayu, Era Fazira yang juga bekas Ratu Cantik Malaysia 1992 tetap relevan sehingga diberi kepercayaan mewakili jenama produk sehingga kini. Baik, berita perdana 14 Julai berakhir di sini. Pastikan anda terus kekal bersama semua buletin kami di saluran berita RTM. Tentunya maklumat sahih jenama dipercayai. Juga sama-sama kita cegah COVID-19, lindungi keluarga anda dengan sentiasa memantau status kesihatan diri dan keluarga. Dengan itu, Assalamualaikum. Salam sejahtera.